Kumpulan kami terdiri daripada Nur Fahana, Fatimah, Nur Syahmiza dan Nur Nabilah Safa. Ini adalah isi kandungan bagi pembentangan kami. Pengenalan Axiata Berhad. Axiata Berhad adalah kumpulan telekomunikasi yang terkemuka di Asia dalam mengejar visi untuk menjadi juara digital generasi. Axiata Berhad juga telah disenaraikan di Bursa Malaysia Securities Berhad pada tahun 2008. Pelaburan dalam subsidiari. Pelaburan dalam subsidiari dalam Axiata Berhad telah dicatat dan dibentangkan pada KOS. Ini adalah selaras dengan MFRS 10 para 37 yang menyatakan bahawa apabila penyata kewangan berasingan disediakan, pelaburan dalam anak syarikat, entiti dikawal bersama dan syarikat bersekutu yang tidak diklasifikasikan sebagai dipegang untuk jualan atau termasuk dalam kumpulan pelupusan yang diklasifikasikan sebagai dipegang untuk jualan. Mengikut FRS 5 hendaklah diambil kira sama ada yang pertama pada kos atau yang kedua mengikut FRS 139. Berikut merupakan jumlah kos pelaburan bersih subsidiari yang telah dilaporkan oleh Axiata Berhad pada tahun 2020 dan tahun 2021. Perolehan kepentingan kawalan MFRS 3 para 6 bagi setiap gabungan perniagaan perlu mengenal pasti pemoleh. MFRS 10 pemoleh adalah entiti yang memperolehi kawalan ke atas lain-lain entiti atau perniagaan yang bergabung. Ini merupakan carta ahli milik Axiata Group Berhad. Seperti yang kita lihat sebelah kiri, syarikat induk Key Operating Company adalah Celcom Axiata Berhad, anak syarikat Celcom Resources Berhad, Celcom Trading Sdn Berhad, Axiata Foundation, Axiata Management Services Sdn Berhad. Manakala syarikat bersekutu adalah Tuntok Sdn Berhad dengan pegangan sebanyak 35%, manakala anak syarikat bukan milik penuh adalah Suvitage Co Limited iaitu dengan pegangan 65% dan juga Ansel Axiata Limited iaitu dengan pegangan 80%. Ini merupakan sambungan bagi carta ahli untuk Axiata Group Berhad. Dan kita dapat lihat setiap anak syarikat yang dimiliki, syarikat-syarikat yang bersekutu yang dimiliki, terdapat pegangan-pegangan yang tersendiri. Ini merupakan nota kepada akaun yang dimiliki oleh Axiata Group Berhad. Terdapat kepentingan kawalan yang dimiliki oleh syarikat induk dan juga kepentingan kawalan yang dimiliki oleh syarikat kumpulan. Contohnya Axiata Management Services, kepentingan yang dimiliki oleh syarikat induk adalah 1% dan kepentingan yang dimiliki oleh syarikat kumpulan juga adalah 100%. Ini pula merupakan kepentingan yang dimiliki dalam anak syarikat. Sebagai contohnya, Axiata Investments Indonesia Sdn Berhad, pegangan yang dimiliki oleh syarikat kumpulan adalah 61.48%, manakala pegangan yang dimiliki oleh anak syarikat adalah 38.52%. Seterusnya adalah syarikat bersekutu. Yang pertama adalah Associate Held Through Celcom Axiata Berhad iaitu Celcofa Sdn Berhad. Pegangan yang dimiliki dalam syarikat bersekutu ini adalah 15.12%. Dan kesemua dalam gambar rajah ini merupakan syarikat-syarikat bersekutu. Syarikat bersekutu merupakan sebuah entiti yang tidak diperbadankan di mana kumpulan mempunyai pengaruh penting tetapi tidak boleh mengawal terhadap polisi tersebut. Biasanya pemilik syarikat bersekutu boleh melantik pengarah untuk memiliki kepentingan mereka dan secara amnya mengiringi pegangan saham antara 20% dan 50% daripada hak mengundi. Pelaburan dalam syarikat bersekutu dikira menggunakan kaedah perekonomian equity. MFRS 128 para 2 menerangkan bahawa syarikat bersekutu merupakan entiti di mana pelabur mempunyai pengaruh signifikan iaitu mempunyai kuasa untuk terlibat dalam pembuatan keputusan berhubung polisi kewangan dan operasi, namun tidak mempunyai kuasa untuk mengawal polisi tersebut. MFRS 128 para 1110 menceritakan tentang pelaburan dalam syarikat bersekutu. Pada awalnya direkodkan pada kos di mana nilai bawaan akan ditambah atau dikurangkan bagi mengambil kira bahagian kepentingan pelabur dalam keuntungan atau kerugian entiti selepas tarikh perolehan. Pelabur mengambil kira kepentingan dengan memperluaskan skop penyata kewangannya untuk memasukkan bahagiannya dalam keuntungan atau kerugian penerima pelaburan tersebut. Akibatnya, penggunaan kaedah equity menyediakan pelaporan yang lebih bermaklumat tentang aset bersih pelabur dan untung atau rugi, kerana agihan yang diterima dari entiti dilabur akan mengurangkan umum bawaan pelaburan.
Berikut merupakan nota kepada penyata kewangan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021 yang terdapat dalam laporan tahunan Axiata Group Berhad. Perenggan pertama yang menceritakan tentang MFRS 128 Para 2 dan perenggan kedua menerangkan tentang kaedah ekuiti iaitu MFRS 128 Para 11. Senarai syarikat bersekutu Axiata Group Berhad. Axiata Group Berhad merekod syarikat bersekutu di bahagian aset bukan semasa. Raja ini menunjukkan secara terperinci mengenai emam bawaan pelaburan setelah mengambil kira keuntungan atau kerugian seperti yang dinyatakan dalam MFRS 128 Para 11. Selain itu, ia juga menyatakan bahawa pada tahun 2021 Axiata Group Berhad mempunyai syarikat sekutu yang material dan boleh mempengaruhi penyata pendapatan kumpulan. Kesimpulannya, syarikat Axiata Group Berhad ini mematuhi piawaian yang telah ditetapkan mengikut MFRS. Muhibah atas gabungan MFRS 3 Para 18, aset yang dapat dikenapasi dan liability diiktiraf mengikut nilai sama pada tarikh perolehan. Menurut MFRS 3 Para 19, muhibah atas gabungan bagi kepentingan bukan kawalan dinilai sama ada pada nilai sama atau aset bersih. Dan pada MFRS 3 Para 81, MAG diiktiraf sebagai aset yang mewakili manfaat ekonomi yang wujud dari nilai aset yang diperolehi melalui kombinasi perniagaan yang tidak dikenapasti dan diiktiraf berasingan. MAG tidak menjana aliran tunai secara tersendiri tetapi menyumbang kepada penjanaan tunai oleh unit penjanaan tunai CGU. Muhibah atas gabungan, ia tidak menjana aliran tunai secara tersendiri, menyumbang kepada penjanaan tunai. Muhibah perlu dialokasi kepada setiap CGU atau kumpulan CGU. Muhibah diiktiraf pada tarikh perolehan diukur sebagai agregat lagi besar daripada emam bersih aset. Agregat ini adalah pembayaran yang dibuat pada nilai sama. Nilai sama kepentingan dipegang oleh kepentingan pada tarikh perolehan. Emam bersih pula adalah liability yang diambil alih pada nilai sama pada tarikh perolehan. Ini merupakan nota kepada akaun untuk muhibah atas gabungan. Ini merupakan cara menilai rosok nilai pada muhibah atas gabungan. Ini merupakan muhibah atas gabungan bagi perolehan anak syarikat. Seterusnya adalah contoh bagi perolehan anak syarikat. Syarikat yang dipilih adalah Taj, Manscap, Sendirian Berhad dan juga anak syarikatnya. Dalam perolehan anak syarikat bagi Taj Manscap ini, kita dapat lihat muhibah atas gabungan bagi perolehan ini adalah sebanyak 1146326. Seterusnya adalah syarikat bersekutu. Muhibah atas gabungan bagi syarikat bersekutu adalah sebanyak 14,000. Kepentingan bukan kawalan akan wujud apabila kepentingan syarikat induk dalam anak syarikat kurang daripada 100%, di mana baki kepentingan tersebut adalah bukan milik syarikat induk secara langsung atau tidak langsung. MFRS 10 Para 22 menunjukkan bahawa syarikat hendaklah mengemukakan kepentingan bukan kawalan dalam penyata kedudukan kewangan yang disatukan dalam ekuiti secara berasingan daripada ekuiti pemilik induk. MFRS 3 Para 1910 menerangkan bagi setiap penggabungan atau pengambil alihan perniagaan hendaklah mengukur pada tarikh pengambil alihan komponen kepentingan bukan kawalan. Semua komponen lain bagi kepentingan bukan kawalan hendaklah diukur pada nilai saksama tarikh pemerolehan, melainkan asas pengukuran lain diperlukan oleh MFRS. Berikut merupakan antara senarai anak syarikat yang digunakan berdasarkan MFRS 10 serta kaedah pemerolehan bagi Axiata Group Berhad. Keuntungan yang dijana oleh kepentingan bukan kawalan pada tahun kewangan ialah 457,981,000. Berikut merupakan kepentingan bukan kawalan yang dilaporkan di bahagian penyata kewangan beraudit, penyata pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021. Berikut merupakan kepentingan bukan kawalan di bahagian ekuiti penyata kewangan diaudit, penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2021. Di mana pada tahun 2021 KBK dia adalah 7,60,505 dan pada tahun 2020 6,238,288. Kesimpulannya, Axiata Group Berhad telah menggunakan MFRS 3 dan MFRS 10 dengan mendedahkan nilai kepentingan bukan kawalan secara berasingan dalam penyata kedudukan kewangan disatukan, penyata perubahan ekuiti dan penyata pendapatan serta memiliki kepentingan bukan kawalan pada nilai saksama. Jadi syarikat Axiata Group Berhad ni adalah mematuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh MFRS.
Seterusnya ialah urus niaga antara syarikat. Urus niaga antara syarikat termasuklah jualan inventory, jualan hartanah, loji dan peralatan, jualan inventory yang dianggap sebagai hartanah, loji dan peralatan oleh syarikat pembeli, pinjaman antara syarikat dan faedah belum terima dan belum bayar antara syarikat, yuran pengurusan yang di-charge oleh induk serta pembayaran dividen. Merujuk kepada MFRS 10 para B86 mengenai tata cara penggabungan di mana item dari aset, liability, equity, pendapatan, belanja dan aliran tunai syarikat induk digabungkan dengan anak syarikat. Nilai bawaan pelaburan syarikat induk dalam anak syarikat dan bahagian equity syarikat induk dalam anak syarikat dihapuskan. Baki urus niaga pendapatan dan belanja antara syarikat juga perlu dihapuskan sepenuhnya. MFRS 124 para 18 menyatakan bahawa sekiranya entiti mempunyai urus niaga dengan pihak berkaitan sepanjang tempoh perakaunan, ia akan mendedahkan sifat hubungan pihak berkaitan serta maklumat mengenai urus niaga dan baki tertunggak, termasuk komitmen yang diperlukan pengguna memahami kesan potensi hubungan ke atas penyata kewangan. Pendedahan hendaklah termasuk jumlah transaksi dan perbelanjaan yang diiktiraf dalam tempoh berkenaan atau hutang ragu disebabkan oleh pihak berkaitan. MFRS 124 para 19 pula menyatakan bahawa pendedahan yang diperlukan dalam para 18 hendaklah dibuat secara berasingan dalam setiap kategori iaitu syarikat induk, entiti yang mempunyai kawalan bersama atau pengaruh penting ke atas entiti, anak syarikat, syarikat bersekutu, usaha sama, kaki tangan pengurusan utama entiti atau induk dan pihak lain yang berkaitan. Berikut merupakan maklumat berkaitan urus niaga antara syarikat yang diperolehi daripada laporan tahunan 2021 Axiata Group Berhad. Syarikat juga telah mendedahkan urus niaga yang berlaku secara berasingan mengikut kategori pihak berkaitan. Ini menunjukkan bahawa terdapatnya pematuhan terhadap MFRS 124 para 18 dan 19. Berdasarkan kepada MFRS 124 para 19, syarikat telah melakukan pendedahan dalam nota kepada penyata kewangan mengenai urus niaga yang berlaku terhadap pihak berkaitan yang telah disenaraikan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa laporan tahunan syarikat Axiata Group Berhad tahun 2021 mematuhi piawaian dalam MFRS. Kesimpulannya, syarikat Axiata merupakan salah satu syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Melalui analisis yang telah dilakukan terhadap penyata kewangan, didapati bahawa Axiata Group Berhad mengaplikasikan semua piawaian perakaunan bagi perolehan kepentingan kawalan, penentuan muhibah atas gabungan dan urus niaga antara syarikat dalam kumpulan. Di samping itu, kaedah pendedahan dan amalan pelaporan yang digunakan oleh Axiata Group Berhad dapat difahami dan dikenal pasti dengan berpandukan kepada piawaian perakaunan iaitu MFRS.